Should we start to buy gold now? Yes, yes, yes. If you have any savings, which you're not going to be using and investing immediately, do not keep it in paper and do not keep it in the bank. If you keep it in paper, then you can prepare to use it as wallpaper. If you keep it in the bank, they will know how much you have. But if you go and buy gold, like in South Africa, they have the Kruger Rand. If you go and buy gold, which every Manhattan banker will do when he sees the system collapsing, then when the system collapses, you will not collapse with it. Should we buy gold now? Yes, yes, yes. If you have any savings, which you're not going to be using and investing immediately, do not keep it in paper and do not keep it in the bank. If you keep it in paper, then you can prepare to use it as wallpaper. If you keep it in the bank, they will know how much you have. But if you go and buy gold, like in South Africa, the Kruger Rand, if you go and buy gold, which every Manhattan banker will do when he sees the system collapsing, then when the system collapses, you will not collapse with it. Should we start to buy gold now? Yes, yes, yes. If you have any savings, which you're not going to be using and investing immediately, do not keep it in paper and do not keep it in the bank. If you keep it in paper, then you can prepare to use it as wallpaper. If you keep it in the bank, they will know how much you have. But if you go and buy gold, like in South Africa, they have the Kruger Rand. If you go and buy gold, which every Manhattan banker will do when he sees the system collapsing, then when the system collapses, you will not collapse with it. Should Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita jumpa lagi pada sesi FB Live Asia berkenaan dengan ilmu emas dan of course pengurusan kewangan. Macam-macam mana pun emas ni tak boleh lari daripada pengurusan kewangan. Okey. So kita memang menyimpan emas ataupun membeli emas adalah untuk memastikan kewangan kita dalam tahap yang lebih baik. Okey. So macam-macam mana pun memang akan berkait lah. Okey. So hari ini kita nak cerita berkenaan dengan macam mana saya nak mula. Macam mana anda nak mula simpan emas dengan public gold. Semalam saya dah cerita berkenaan dengan public gold. Berkenaan dengan public gold. Macam maknanya public gold ni kalau tuan-puan tengok semalam dan puan-puan boleh search lah. Public gold dah beroperasi, dah berurus niaga dengan lebih sekarang ni dah lebih 600,000 orang lah penyimpan emas di bawah public gold. Dah beroperasi sejak daripada tahun 2008. So dah 13 tahun public gold beroperasi di Malaysia. Di Singapura pun pernah buat branch. Lepas tu di sekarang ni dah bertapak di Indonesia. InsyaAllah tahun depan akan buat kilang di Indonesia. Okey, so memang company yang trusted lah, yang trusted, yang memang bukan dalam watchlist bank negara lah ya. Okey, so memang public gold ni sebuah syarikat yang memang menjual emas dan tuan-puan beli emas dengan public gold memang akan dapat emas. So bukannya jenis yang pelaburan untuk yang tuan-puan boleh dapat income bulanan ke apa, tak ada. Okey. So kita nak mula. Macam mana saya nak mula simpan emas dengan public gold? Okey, macam mana? So apa cara yang public gold bagi kepada penyimpan-penyimpan emas untuk nak berurusan dengan public gold? Macam mana caranya? Okey. So kita ada 3 cara lah. Okey, 3 cara Kita ada 3 cara untuk tuan-puan mula simpan emas lah dengan public gold, beli ataupun simpan emas dengan public gold. So ada 3 ni 3. So satu adalah outright purchase ataupun full payment. Maknanya contoh kata nak beli 5 dinar ni, ni 5 dinar.
5 dinar 5 dinar. Beli ni bayar terus dan maknanya macam cash and carry lah. So beli, lock harga, beli dan boleh dapat terus. Okey. So itu satu. Maknanya kena ada duit yang full lah untuk nak membeli tu. Okey, contoh kata yang ni 5 dinar ni. Okey, 5 dinar ni harga hari ni dah RM5,430. Campur dengan sedikit kos upah lah. Kos upah yang memang sangat minimal lah berbanding dengan kalau tuan puan beli tuan puan beli barang kemas. Yang ini cuma dia punya gold premium kita panggil gold premium adalah RM20. So tadi 5430 tadi kan, 5430 tambah RM20 maknanya 5450 dah boleh dapat 5 dinar macam ni. 5 dinar ni 21.25 gram. So kalau kita tengok dekat barang kemas yang 10 gram pun dia punya kos upah dah lebih daripada 500 kadang tengok tu. Ikut kompleksiti lah dia punya barang kemas tu. Sebab kat situlah yang menjadikan barang kemas ni tak sesuai untuk kita simpan sebagai pelaburan ataupun simpanan lah sebenarnya. Dia untuk pakai saja. Pakai. So kalau macam contoh kata ikut keperluan lah pakailah. Pakai macam contoh satu utas, 2 utas dah habis. So duit lain tu yang nak ditukarkan kepada emas kena dalam bentuk barang kemas pelaburan lah. Emas pelaburan emas pelaburan maknanya public gold bar dan juga dinar. Dia ada 2 jenis lah, gold bar, dinar. Gold bar, dinar tak, gold bar, dinar tak, dinar, gold bar. Dia beza dia ni je. Kalau dinar agak gold bar 4 segi, gold bar bulat. Itu je beza dia. Itu je beza dia. Dan kalau dari segi dari segi berat, yang ini beratnya tidak tepat lah. Sebab dia 1 dinar tu 4.25 gram. 1 dinar 4.25 gram. So contoh yang ini 5 dinar 21.25 gram. So yang ini tepat. Okay. So dia punya ni ada yang ini 10 gram. Yang ini 10 gram. Dia ada banyak variasi lah. Ada yang gold bar. Kalau macam contoh yang kecil ada 0.5 gram, ada 1 gram, ada 5 gram, 10 gram. Maknanya ada 9 lah, 9. Daripada 0.5 sampailah 1 kilo. Itu kita panggil gold bar. 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilo. Dan juga yang kecil tadi 0.5, 1 gram dengan 5 gram. Yang tu. So itu adalah gold bar. Yang dinar dia ada 3. Dia ada 4. Setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Okey. So itu. So untuk outright purchase. Yang pertama outright purchase ni outright purchase. So boleh beli bayar terus. Beli bayar terus Beli bayar terus. Maknanya kena ada duit lah. Maknanya kena ada duit full. Macam contoh nak beli yang 5 dinar ni RM5,450 termasuk dengan kos upah dia tu. Beli dan dapat. Macam contoh kata 10 gram. 10 gram ni harga dia 25 hari ni lah. Dia ikut harga harian harga harian. Bukan harga harian tau. Harga semasa. Sebab harga emas di Public Gold untuk yang yang macam ni lah, yang macam ni. So harganya ada dalam website lah, website Public Gold iaitu publicgold.com.my. So harga dia ada 3 jenis harga. Tapi yang macam yang untuk outright purchase yang macam ni 10 gram ni harga dia berubah setiap 20 minit sekali. So contoh kita dah masuk chat. Macam contohlah macam kita nak shopping kan, kat mana-mana platform shopping pun kita masuk chat kan. Kita masuk chat. Macam contoh kita masuk chat, lepas tu macam nanti kejap dah nak fikir. So next time kita masuk untuk kita nak beli semula, kena update chat tu lah untuk dapatkan harga yang terkini. Sebab dia 20 minit sekali harganya berubah. Sebab harga yang macam ni, yang untuk full outright purchase yang macam besar, dia memang ikut harga emas dunia lah. Itu dia punya telusnya harga emas di Public Gold. Kita ikut harga emas dunia. Kalau harga emas jatuh, harga dia akan jatuh lah. Macam tu. Okey. So tapi kalau ada yang nak banding, kata saya tengok dekat dengan harga emas kini ke apa ke, yang harga-harga emas tu yang bukan kedai lah, yang bukan kedai, yang bukan syarikat, dia kata itu lagi murah. Sebenarnya itu adalah orang kata harga lombong. Harga lombong kan. So harga lombong macam contoh kata analoginya adalah kita nak beli makanan siap dengan makanan basah.
Maksudnya barang basah. Dia kalau harga lompong tu barang basah di pasar. Nak beli contoh kita contoh nak beli kangkung goreng belacan lah, kangkung goreng belacan dengan beza dengan kangkung di pasar, kangkung yang fresh. Itu bezanya harga bila yang saya kata contoh harga emas ke apa ke, dia banyaklah harga yang boleh kita tengok, harga emas kini ke apa ke. So bila tengok harga kat situ memang akan murah, tapi bila tengok dekat contoh kata kat Public Gold ke dekat syarikat-syarikat lain, dia agak berbezalah dengan harga, sebabnya dia ada kos dekat mana-mana penjual kan. Macam contoh kata nak sediakan nak sediakan contoh tadi kangkung goreng belacan tu kan, kedai makan tom yum kan, nak sediakan goreng belacan, dia ada dia punya kos lah. Nak sediakan dari segi bawang apa semua tu untuk nak sediakan tu sendiri. Lepas tu dia ada pun kos juga untuk nak set up kedai dia tu, ada pekerja semua. So kat situ itu beza dia. Itu yang ada yang pernah tanya saya lah, kenapa harganya mahal daripada yang macam contoh dekat harga yang macam spot gold lah. Spot gold tu harga macam harga lombong. Harga lombong, harga emas mentah. Harga emas mentah. Contoh tadi kangkung mentah lah. So kalau nak makan kangkung mentah tu makan lah kan. Tak boleh lah nak kena contoh tadi nak buat kangkung goreng belacan. So ada bahan-bahan lain yang dibuat. Tapi kangkung goreng belacan tu lebih kepada barang kemas sebenarnya, sebabnya dia campur dengan bahan lain kan. So kalau kata contoh kangkung memang kangkung celur. Celur je lah, maknanya kangkung semata-mata, tapi ada proses untuk celur kat situ. Contohnya macam tu lah untuk yang barang kemas pelaburan ni, sebab dia tak campur dengan, dia adalah 100% lah, purely 100% emas sahaja. Logam emas sahaja. So outright purchase. Sesuai untuk yang ada modal. Yang ada modal lebih lah. Maknanya contoh kata nak beli terus 10 gram ni RM2,555 campur dengan dia punya premium iaitu RM10. Jadi RM2,565. Okey. RM565, sorry. So itu cara pertama lah. Cara pertama maknanya lock harga dan terus pembayaran. Nanti saya akan cerita detail lah, nak tengok kat macam mana dekat website dia tu. So dia lepas tu yang ini di skrin ni yang saya tulis adalah ambil emas di cawangan pilihan dan simpan sendiri. Tapi sekarang kita memang menggalakkan lah, Public Gold menggalakkan, sebabnya macam musim PKP ni kan, musim pandemik ni, kita memang hadkan bilangan orang yang boleh ke branch lah. Sebab mengikut SOP MKN. Jadi Public Gold dah mudahkan. Public Gold adalah satu syarikat yang sangat mengambil berat kepentingan pelanggannya. So akan sentiasa buat improvement kepada sistem delivery. So sekarang Public Gold dah memperkenalkan GIT, iaitu Gold in Transit. Gold in Transit. Gold in Transit maknanya pos ke rumah tuan-puan lah yang membeli. So pos ni adalah berinsurans. So tak ada perlu risau emas tu tak sampai ke, emas tu hilang ke, apa ke. So Public Gold janji akan bagi. Tuan-puan akan dapat emas tersebut. Kalau kata ada kehilangan di tengah jalan, just laporkan kepada Public Gold lah. Macam contoh, sampai sekarang saya punya emas tak dapat dah contoh kan. Tapi janganlah lama sangat. Kalau kata dah dapat tracking number, lately sekarang ni Public Gold janji tracking number akan dapat lepas 3 hari settle semua bayaran dan fulfill lah semua check in. Maknanya dia adalah dia punya stepnya untuk nak nak katakan semuanya dah fulfill lah. Maknanya ada dia punya step lah, ada proses dia untuk nak fulfillkan dia punya checklist untuk buat CIT tu. So bila dah fulfill semua tu, Public Gold janji dalam masa 3 hari bekerja, tuan-puan akan dapat tracking number. So tracking number. So nak janji berapa hari boleh dapat balik, dapat emas tu, dia macam di luar kawalan Public Gold lah. Sebab kadang ada kan, macam contoh kan, kita beli barang pun daripada shopping platform kan, ada syarikat penghantaran tu mungkin dia punya hub tu ditutup sebabnya ada macam ada kes COVID di situ. Jadi macam
agak lambat jadi sikit kat situ. So itu di luar kawalan public goal. Jadi tapi janji public goal adalah dalam masa 3 hari bekerja tuan puan akan dapat tracking number. Maknanya benda tu dah dipostkan. Dah dipostkan. Tapi public goal janji tuan puan akan dapat emas tu. Kalau apa-apa berlaku pada emas tu, walaupun maknanya dalam selepas daripada yang keluar daripada contoh kata keluar daripada pagar public goal dah bagi kepada syarikat penghantaran, tapi tuan puan tak dapat. So contoh hilang. Kata contohlah kata penghantaran tu dah dikatakan delivered, tapi tuan puan tak dapat. So bagi tahu saja. Okey. So nanti kan dia punya, nanti boleh tengoklah macam mana cara orang tu deliver apa semua, dan public goal janji akan ganti. Kalau memang terbukti perempuan tak terima, so memang public goal janji akan ganti. So sehingga kini daripada 2008 sampai sekarang memang tak adalah orang yang membeli emas dengan public goal tak dapat. Sebab saya pun janji, kalau kata tuan-puan berdaftar di bawah saya, membeli dengan saya dengan bantuan saya, kalau tak dapat public goal tak ganti, saya yang ganti. Okey. So mentor saya ni Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, dia pun dah janji daripada tahun 2010, saya ingat dia dah berdaftar dengan public goal, dia janji juga dengan dia punya penyimpan direct bawah dia dah lebih daripada 5,000 orang lah. Okey, janji kalau orang tak dapat emas, dia akan ganti dan ditambah lagi emas lain, 5 gram ke 10 gram macam tu. Macam contoh orang tu beli 5 gram, tambah lagi 5 gram yang dia punya warranty dia sendiri. So sampai sekarang tak ada lagi lah orang dapat, sebabnya semua orang yang beli emas dengan public goal dapat emas mereka. Okey. Okey. So itu untuk yang aurat purchase lah, maknanya full payment. Satu lagi saya tak ingat tadi. Satu lagi dia untuk penghantaran tu dia lebih daripada 20 gram. Macam contoh saya kata tadi ada 50 gram, 100 gram. Yang itu belum lagi dah dapat dipostkan. Yang itu memang still kena ambil di branch lah. Okey. So maknanya tapi public goal tengah berusaha untuk naik tingkatkan lah dari segi berat yang boleh dipostkan. Okey. So memang sangat senang lah. Kalau saya dulu masa saya beli yang ini 2000 dengan public goal, saya beli 10 dinar. Okey, ni 10 10 tu asyarah. 10 dinar ni saya beli 2014. Yang ini memang public goal yang lama punya lah. Lama punya kan. Lama sistem public goal lama, so agak lain sikit. So memang saya kena pergi ambil kat sana lah. Kalau masa tu kalau saya beli 1 dinar pun still saya kena pergi ambil dekat sana. Dan masa tu pun tak ada branch lagi. Saya yang berdekatan saya ni di Bangi, tak ada branch lagi di Bangi. Dia ada di Kajang. Tu pun macam ala-ala je lah branch. Macam saya cakap pada mula, tapi sekarang dah memang sangat established lah. Sangat established. Saya pun sukalah berurusan, memang sangat macam kita trusted lah. Sebab kita berurusan dengan benda yang bernilai kan. Contoh kata 10 dinar ni harganya sekarang dah dekat 10,000 kan. So kalau kita beli emas yang syarikat yang kita tak trusted, so kita pun risau. Bila kita beli macam emasnya aku dah simpan, aku dah tukarkan duit aku jadi emas, dah beli emas ni, kok nanti kan aku nak jual ni laku ke tidak laku ke tidak ke, laku ke tidak laku ke, macam tu kan. Jadi macam kita macam apa orang kata, was-was sebenarnya. Tapi sebab tu saya stick daripada 2014 sampai sekarang, saya membeli emas public gold lah untuk emas-emas pelaburan saya, emas-emas simpanan saya, sebab saya tahu public gold memang mengeluarkan emas yang memang dah dijamin ketulinannya. Setiap emas tuan-puan yang tuan-puan beli dengan public gold, contoh kata bermula dengan public gold tu, akan ada dapat CJ ketulinan lah. Ini kadnya. Ini kad untuk bunga emas. Bunga emas ni maknanya siri yang gold bar lah. Siri gold bar. Sebab belakang dia ni ada gambar corak-corak batik macam ni. So kita panggil ini adalah sebagai bunga emas. So ini nombor ketulinan lah. Setiap kita beli dapat CJ ketulinan ni. So kena simpan lah CJ ketulinan ni. Tapi kalau in case hilang, in case hilang pun still public gold janji akan beli. Akan beli tuan-puan punya. Cuma tolaklah sikit RM10. Tak silap saya tolak RM10 untuk sijil hilang. Okey. So untuk ni maknanya public gold beli juga. Sebab dekat dekat emas nipu sendiri ada dia punya nombor siri sijil keturunan dia. Macam contoh yang ini B000292. Okey. Yang ini sebenarnya ini nombor yang ni. Yang ini adalah untuk 10 gram.
Ini untuk 10 kad yang 10 gram saya punya ni. Sama dekat sini. Ini B065031. Tak nampak lah Ada kat bawah tu. Ada kat bawah tu. Sekejap saya tunjuk. Mana saya punya kamera? Nak tukar kat mana kamera? Alamak, tak nampak pula kamera saya. Tak apalah. So, ni yang bawah ni bawah tu ada bawah tulisan tu. Yang dalam petak persegi bawah tu. Tu nombor keturunannya. Ni yang kat sini. Nombor keturunan. Dia memang samalah dekat sini. Sama dengan 65031. 65031 ni sama kat sini. So, itu salah satu jugalah sebelum yang menyebabkan penghantaran tu menjadi macam agak lambat sikit masa PKP yang Public Good beroperasi tak boleh beroperasi dengan full capacity. So sebabnya bila penghantaran emas ni dia kena tally dia punya kad dengan nombor dekat emas dengan tally kena dekat sini baru boleh postkan. Jadi dia bukannya macam orang beli macam beli benda lain. Kita beli contoh kita order kata contohlah ikan bilis ke apa, orang tu beli dia tak ada, orang tu beli dia punya order hantar je lah ikan bilis tu, contoh dia nak 1 kilo, hantar je 1 kilo contoh kan, hantar post je 1 kilo. So tak perlu nak tengok dia ni order, dia log dia log berapa, lepas tu nak tengok dia punya ni sijilnya mana, emasnya mana yang sama dengan dia punya nombor keturunan, semua tak ada. Sebab dia banyak dia punya step lah, prosedur dia tu, SOP yang perlu dilalui oleh pengendali untuk GIT itulah, Gold in Transit tu. Saya dah tengok lah yang videonya. Setiap meja orang yang penghantar tu ada CCTV semua. So memang dah dikawal rapi lah. So memang tuan-puan akan dapat apa yang tuan-puan belilah. So memang Public Good janji yang terbaik lah. Kita bukan yang terbaik, tapi kita janji yang terbaik yang kita boleh buat. Okay. So sebab tu juga macam contoh saya ni adalah lebih kepada pendidik lah untuk tuan-puan lebih mengenali ilmu emas dengan betul untuk membeli emas yang tepat, bergantung kepada matlamat dan simpanan tuan-puan. Okay. So itu habis untuk outright purchase, mana beli cash and carry, beli dan dapat. Okay. Outright. Yang kedua adalah outright untuk syariah easy payment purchase. Boleh beli juga. Macam contoh kata 10 gram ni kan. 10 gram ni puan-puan tak ada duit. Tak ada duit yang penuh lah maknanya. Okey, tapi tuan-puan boleh komit. Macam contoh kata 10 gram ni RM2,555 tadi kan. Boleh beli secara bayaran, orang kata bahasa senangnya adalah ansuran lah. Ansuran patuh syariah. Sebab tuan-puan beli sekarang habis bayar berat. Sebab satu lagi saya tadi tak cerita kan. Semalam saya dah cerita. Semua urus niaga di Public Good untuk semua jenis ni, 3 jenis ni adalah dah diisytiharkan patuh syariah. Ada sijil lah. Nak tengok sijil sijil semalam saya tunjuk. Kita tunjuk lagi sekali, tak apa, tak ada masalah kan. Ini sijil patuh syariah ni. Okey, sekejap. Ini yang masa Public Good dapat lah syariah certification. Maknanya masa ni dah diperakui kita punya urus niaga adalah patuh syariah lah. Okey, so patuh syariah semuanya ya. So tak ada masalah. So tuan-puan tak perlu risau untuk berurus niaga dengan Public Good. Semuanya adalah dah diisytiharkan patuh syariah. Okey, so easy payment purchase. Contoh yang ini. Contoh yang ini boleh bayar 6 kali lah sekarang ni. Tanpa promosi boleh bayar 6 kali. Kalau ada promosi macam contoh awal bulan ni. Awal bulan ni hari tu dapat bayar hingga 10 kali. Macam contoh kalau bayar 10 kali, kalau yang ini 2,500 ni maknanya dalam 250 lebih lah. 6 kali tinggi sikit lah. Tinggi sikit dalam berapa kejap 2555 contoh 2555 6. So dalam RM425 satu bulan lah. Okey. 2,550 lebih ni maknanya 400 lebih satu bulan. Tapi contoh memang saya nak berminat tapi saya pun tak adalah bajet 400. Okey, kita boleh ambil yang 1 dinar, contoh 1085 lebih kurang hari ni 1086 1086 kita bagi 6, so RM181, bawah daripada RM200. Dan maknanya kalau yang ini kena orang yang boleh komit, maknanya memang gaji dia insya-Allah boleh
orang kata gaji yang stable lah. Gaji yang stable, dan kalau kata pendapatan pun pendapatan stable dan boleh komit lah. Sebabnya kalau kata berhenti tengah jalan, adalah dia punya penalti dikenakan. Sekarang ni memang sebelum ni pun ada penalti, maknanya memang kita kena penalti lah. Sebabnya macam Public Gold dah keluarkan modal untuk nak membeli barang Tuan Puan, tiba-tiba Tuan Puan terminate dia punya, orang kata kontrak, so kena penalti dekat situ dalam 10%. So kalau kata ada lebih lepas pada tu, Tuan Puan membaliklah duit tu. Public Gold akan bagi balik lah dia punya lebihan yang Tuan Puan dah bayar tu. Tapi sayang lah kan, tu kata kena nanti 100 lebih tapi tak dapat apa-apa. Okay, so sayang. So boleh bayar sehingga 6 kali lah. Kalau nak apa, macam 10 kali bayar, tapi jarang lah promosi tu. Hari tu dah lama tak ada. Ada hari itu. Lepas tu ramailah saya punya penyimpan yang belilah kan. So macam dia macam, oh okey 10 kali. So ramai yang membeli. Okay, so boleh bayar sehingga 6 kali. Selesai bayar, ambil dan simpan sendiri. Maknanya yang ni memang kena simpan sendiri. Yang cara pertama tadi full payment, dengan yang ni easy payment purchase pun kena simpan sendiri. Dua-dua tu adalah untuk simpan sendiri. Okey. So sampai kepada masa orang yang orang kata dia tak nak simpan sendiri. Dia macam mungkinlah kan ada trauma ke kat rumah dia tu, macam tak selamat dia rasa kan. So macam saya kalau simpan sendiri, saya ni risau je, tak betul malam nanti. So kalau yang macam gap tu apa? Gold Accumulation Program. Okey, program pengumpulan emas. Program pengumpulan emas so yang ini ada bajet kecil boleh, bajet besar lagi dah boleh. Maknanya tuan pun dapat banyak emas kan. Contoh ada 5,000, convert teruslah. 5,000 tu dapat berapa gram. Macam tu. So harga dia side. Yang tadi untuk easy payment purchase, dia punya harga adalah sama dengan harga yang untuk beli full payment juga. Dia ada sedikit charge lah, maknanya charge untuk pengurusan untuk pembayaran Tuan Puan. Dia adalah lebih kurang 1 gram RM1. Macam tu lah lebih kurang. Kalau contoh maknanya 1 dinar 45 gram tu dia lebih daripada 4 gram kan, so RM5. Itu saja. Tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba contoh pergi balik kepada easy payment purchase tadi. Kalau contoh tiba-tiba Tuan Puan ada duit lebih dan nak bayar terus, macam contoh bayar dah 2 kali, lepas tu dapatlah dia runtuh apa-apa kan, dapat bayaran something yang lebih ada duit, so macam nak bayar habis boleh bayar je. Okay, so tak adalah dapat apa-apa diskaun untuk pembayaran, tak ada. Cumanya Tuan Puan dapat cepat lah. Tu RM1 je 1 gram untuk macam nak uruskan Tuan Puan punya easy payment purchase tu, so called bayaran ansuran tu. RM1 je 1 gram. So sangat murah lah kan. So tak ada masalah. Okay, boleh defer bayar sampai 6 bulan. Charge dia RM1 je 1 gram. Memang murah lah. Saya suka. Kan. Okay. So macam contoh harga hari ni RM256. Sangat. Kalau untuk orang yang nak bermula yang boleh komit, contoh kata tadi dalam lebih kurang RM500, boleh komit untuk bayar RM500 1 bulan, dalam masa 6 bulan boleh ambil yang 10 gram tadi, terus boleh dapat yang 10 gram macam ni lah. Gold bar yang macam ni 10 gram, 6 bulan dapat 10 gram macam ni. Sudah ada simpanan RM2,555 nilai dia kan. Dan harganya memang dari segi nilainya tak akan turun lah. Dia kalis inflasi. So boleh tengoklah saya punya video-video sebelum ni lah berkenaan dengan apa manfaat emas tu kalis inflasi kan. So lagi satu dia kalis emosi. So bila Tuan Puan ada dalam bentuk macam ni, sebenarnya kalis emosi tau. Kalis emosi. Sebab apa? Best kalis emosi ni best lah. Sebabnya dah adalah bentuk macam ni 2,000 lebih. So dia tak nampak 2,000 je. Tuan Puan tak adalah nak membeli barang-barang yang sebenarnya hanya barang keperluan lah. Barang kehendak lah, bukan barang keperluan kan. Tiba-tiba ternampak sale. Ternampak sale, benda tu tak perlu pun. Tapi bila kita ada duit dalam bank, cepat je otak kita nak convert untuk beli barang tu. Okay. Tapi bila ada dalam ni, insya-Allah lah barang tu selamat.
duit tu selamat dekat sini. Dia tak tukar jadi barang lain. Okey? Kita ni kan makhluk beremosi tinggi, perempuan. Tengok shopping sekarang ni kan lagi senang kan, shopping online. So tengok barang sikit je macam duit ada ni, sedap je nak membeli kan. Sebenarnya hujung bulan simpanan kita tak ada. Okey. So kita nak simpan sebagai dana kecemasan lah, yang paling basic lah. Okey, paling basic So kalau siapa-siapa saya pun paling basic maknanya orang kena ada dana kecemasan lah. Okey. So saya contoh kata dari segi pengurusan kewangan, saya baca daripada ni contohlah buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki ni pakar kewangan dunia. Okey. So saya juga baca buku Samsudin Kadir ni, okey, cash flow untuk keluarga. Ini pun saya suka. Puan Hajah Rohani ni, Puan Hajah Rohani ni bijak mengurus wang. So dia ada bagikan dia punya step-step lah kat sini. Dalam ni untuk contoh orang yang 20 tahun macam mana, orang yang 30 tahun macam mana, orang 40 tahun macam mana. Sangat best lah dia punya huraian ni dalam ni. Tuan boleh belilah kalau nak baca. Sangat bagus. Lepas tu daripada Tuan Azizi Ali, jutawan daripada Nek Jupiter, dan of course lah saya punya mentor, buku mentor saya pasal pengurusan kewangan lah. Okey, mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. So bila saya baca buku ni lah yang saya punya emosi dan juga matlamat saya untuk saya nak simpankan duit saya dalam bentuk emas, supaya di samping dah saya punya portfolio lain lah, hartanah dan contoh kata saham kan. Sebab saya nampak yang emas ni sebenarnya dia stabil dan macam boleh kata zero risiko. Sebab tu saya berani untuk bila saya ada duit lebih je, saya memang masuk ke sini. Okey. So itu saya suka yang easy payment purchase tu. Bila contoh saya beli komit, contoh saya beli komit, saya ambil dan nanti 6 bulan saya dapat benda tu. Maknanya saya dah boleh lock harga hari ini untuk 6 bulan saya dapat. Kecuali berbanding dengan contoh saya nak tunggu 6 bulan, saya bayar sikit-sikit, macam contoh saya tak lock, saya ambil yang dalam Gold Accumulation Program yang account ni berbanding dengan yang tu, maknanya harga mungkin berubah. 3 bulan lagi mungkin harga naik, tapi saya dapat dah harga yang tadi sebab saya tak pakai yang easy payment purchase tu. So saya suka yang easy payment purchase lah dari segi tu lah. Okey. So kita pergi pada Gold Accumulation Program Gold Accumulation Program maknanya orang yang ada duit serendah 100, ada 2 keping ni dah boleh mula lah. Ada 2 keping ni dah boleh mula kan, RM100 dah boleh mula untuk buka akaun dan juga menyimpan emas di public gold. Contoh hari ini, sebab harga hari ini kan 200 yang saya cakap tadi, RM256 1 gram. So untuk 100 tuan-puan akan dapat dikreditkan, dimasukkan dalam akaun tuan-puan bila tuan-puan bank inkan 100 kepada public gold. Bukan akaun saya. Saya cuma cerita, lepas tu saya tolong bantu tuan-puan untuk register, lepas tu semua proses untuk pembelian semua tu tuan-puan berurusan direct dengan public gold. Ya ke tak ada? So tak akan, tuan-puan tak akan dapat nombor akaun saya. Transfer kepada saya, nanti saya transfer kepada public gold, tak ada. Okay. So memang sangat proses ni sangat senang lah. Terus je public gold. Saya tak terima duit siapa-siapa. Kecuali lah ada orang yang macam tak savvy IT yang nak macam saya tolong buatkan. Tapi insyaAllah lah memang sampai kini orang yang macam tu pun dapatlah dia punya emas tu. Okay. So contoh kata hari ni 100 puan-puan akan dapat 0.3906. Dia sehingga 4 digit perpuluhan tu adalah dah diisytiharkan patuh syariah. Okay. 0.3906. Dekat dengan 4 gram, 0.4 gram kan. So kalau 3 bulan dah dapat dah 1 gram. Kan? Saya dapat 1 gram. So kalau kata contoh ada duit lebih, boleh tambah lagi. Boleh je tambah 1,5, 2, masalah. Boleh aja. Nak cukupkan 1 gram pun boleh 256. Ambil harga semasa. Nanti perempuan tengoklah nanti. Bila contoh dah register, nanti saya akan bagi SOP untuk tuan-puan nak lock sendirilah. Nak lock sendiri, nak masuk sendiri. So bila saya dah hajar tuan-puan nanti, tu maknanya saya pun tak tahu tuan-puan beli berapa. Jadi tuan-puan punya kekayaan, sebab tu saya suka nak cerita ke orang, sebab orang tak tahu banyakkannya. Bila kita simpan emas ni, orang tak tahu berapa nilai kekayaan kita. Sebab dia tak ada dalam mana-mana platform yang menunjukkan berapa kita ada. Tak ada total. Macam contoh dalam website gold pun, contoh tuan-puan beli yang outright purchase tadi dengan easy payment, dia ada satu sistem dia kat situ.
So kalau yang contoh puan-puan adalah gap yang tadi good accumulation program, dia ada dekat sistem lain. So public good tak tahu kalau tuan-puan beli yang ini berapa gram, ini berapa gram. Tak ada je public good nak tambah, nak tahu berapa puan-puan ada, tak ada. Saya tahu, yalah tuan-puan kata betul ke tak tahu kan. Saya akan dapatlah royalty dari bayaran daripada public gold atas saya punya khidmat untuk nak mengenalkan tuan-puan sebagai pelanggan public gold. Tapi saya cuma tahu dari segi figure tuan-puan beli berapa ringgit. Contoh tuan-puan masuk 100, tapi saya tak tahu pun harga. Saya pun tak akanlah nak tak ada effort saya untuk nak tengok hari yang tuan-puan beli tu berapa. Harganya nak ingat balik harga je, sebab hari-hari kan berubah kan. So harganya berapa, nak convert berapa yang puan-puan beli. Tak ada. So saya tak pernah untuk setiap saya punya penyimpan tu yang ni dah berapa gram, yang ada kaya ke tak ke, tak ada. So saya tak kisah, asalkan sebenarnya kegembiraan saya bila tuan-puan boleh grow menyimpan emas tu dengan sendiri, dan tuan-puan ada matlamat dengan tu dan capai matlamat tuan-puan nak simpan emas tu untuk barang matlamat puan-puan lah. Okey. Sangat mudah dengan gold accumulation program ni, just simpan sahaja. Simpan sahaja dan percuma public gold simpankan. Macam contoh yang tadi, outright purchase dengan yang easy member purchase tu, kalau tuan-puan ada banyak, mungkin kalau bukan orang yang duduk dekat apartment yang ada 2-3 lapis security tu, mungkin kat Seriau kan, contoh ada 1 kilo kat rumah kan, 250,000 kan, contoh Seriau juga nak tidur malam kan, ada 1 kilo contoh lah. So kena sewa peti besi, peti simpanan dekat luar kan. Ada yang 250 1 tahun, ada yang 300 1 tahun. Tengoklah dia punya kapasiti bekas tu. Okey. So yang tu maknanya kita kena sewa sendiri. Tapi cap ni contoh ada 2 kilo ke 3 kilo ke dalam tu ke, public gold simpankan secara percuma. Okey. So sangat mudah kan? Memang sangat mudah. Lepas tu tak ada pun yuran tahunan ke apa ke, macam contoh kata untuk nak jadi penyimpan ni kena bayar yuran tahunan RM50 ke 1 tahun ke, tak ada. Percuma. Yang tuan-puan masuk 100 tu pun, yang pertama kali masuk 100 tu pun memang full masuk dalam akaun tuan-puan. Tak ada pun tolak RM10 ke untuk pendaftaran ke, tak ada. So jangan risau. Yang tuan-puan beli semua masuk dalam akaun tuan-puan terus. Okey. Semuanya adalah inilah memang semuanya masuk dalam akaun emas. Tak adalah dia orang kata ada sebarang charge, tak ada. So banyak syarikat lain yang ada mengenakan lah sedikit-sedikit charge lain-lain tu. So public gold tak ada, semuanya percuma. So tak ada masalah lah dari segi tu lepas tu, tapi bila tuan-puan dah ada tadi contoh 20 kilo, sebenarnya boleh je buat keluarkan. So tak adalah macam yang itu tak boleh keluarkan, just nak tengok aja. Sebab itulah dia diisytiharkan patuh syariah juga. Sebab antara sebab dia lah, sebabnya dia ada secara fizikal di public safe Pulau Pinang. Public safe tu macam safe tempat simpan emas bawah public gold lah, bawah public gold. So macam contoh tuan-puan simpan 1 gram bulan hari ini, dia akan accumulate lah, macam kumpulkan daripada jumlah simpanan harian hari tersebut. Mana ada contoh ada 5,000 orang hari ini simpan berjumlah contoh 2 kilo. So 2 kilo tu public gold akan adakan secara fizikal simpan di public safe public gold Pulau Pinang. Maknanya ada secara fizikalnya di HQ public gold. Okey. So maknanya macam tu ada di sana. Okey. So bila contoh puan-puan nak keluarkan benda tu, jadikan bentuk macam contoh dah ada dalam tu 11 gram. Dah ada 11 gram, puan-puan nak keluarkan dalam bentuk 10 gram macam ni, boleh keluarkan. Kenapa saya kata 11 gram? Kenapa saya tak kata ada 10 gram belum keluar 10 gram? Dia macam account bank lah. Kan kita ada account bank, kita kena ada tinggalkan minimal balance dalam account tersebut. Okay. Kena ada minimal balance dalam account tersebut. Jadi untuk akaun emas public gold ni kena simpankan minimal 1 gram lah bila dikeluarkan. Tapi macam contoh masa baru beli, kita tak cukup 1 gram pun tak ada masalah. Tak ada pun hari pertama beli kena lah, tak ada. Tidak. Okey. Cumanya bila ketika ada nak keluarkan pengeluaran pertama, kena ada minimum balance 1 gram. Nak keluarkan 1 dinar yang 4.25 gram, at least kena ada dalam akaun tu 5.25 lah. Sebab bila tolak 4.25 ada balance lagi 1 gram kan. So macam so balance dia kena ada tinggal 1 gram dalam tu. Okey. Okey.
So kalau orang tanya, yang tadi tu dua tadi, dua cara pertama full payment dengan easy payment purchase, orang kata yang tu memang kita dah, maknanya bila kita dah ada simpan benda tu, jadi macam full pemilikan kita kan. So full pemilikan tu ikut negeri, maknanya kena bayar zakat lah. Contoh kata 85 gram lah, semua 85 gram emas yang pelaburan macam ni dah kena bayar zakat. Okey, dah keluarkan zakat lah 25%. Ada orang tanya, yang dalam akaun ni macam mana? Okey, yang dalam akaun ni sebenarnya pemilikan dia dah sempurna bila tuan-puan beli. Jadinya kalau contoh tuan-puan ada 100 gram dalam akaun emas tu, memang kena keluarkan zakat. Apa saja, itu emas tuan-puan. Okey? Clear so itu pun clear juga. Itu pun memang clear juga adalah pemilikan tuan-puan lah. Okey. So kalau contoh dari segi-segi lain, contoh kata yang pajak ke apa semua tu, yang itu kena ada discussion lain lah. Okey, kita nak tengok macam mana sebenarnya yang tu kan, dari segi emas, dari segi zakatnya. Tapi kalau semua yang ini adalah pemilikannya adalah sempurna, bila tuan-puan beli. Macam contoh yang easy payment purchase tu, kalau dah habis bayar, dah terima, memang full pemilikan. Kalau tak habis bayar lagi, bukan tuan-puan punya lagi lah, sebab tak habis bayar lagi. Mungkin kata contoh 5 bulan, bulan ke-6 contoh, kita nak uzubillah lah kan, contoh tak boleh bayar. So tak dapat kan tuan-puan dah. Tuan-puan berikut akan bayar balik dia punya lebihan selepas dia tolak penalti. So tuan-puan bukan masa tuan-puan lagi lah. Masa yang bulan ke-5 tu, walaupun masa tu contoh tuan-puan memang keluarkan zakat contoh Disember. Bulan Disember tu tak habis lagi bayar. So bulan 1 baru dapat bayar. Maknanya bulan 12 tu tak perlu kira lah yang tuan-puan masih dalam on the way untuk bayar, nak habiskan bayar tu. Okey? So boleh clear kan cara ketiga-tiga belian ini. Okay. So memang sangat mudah lah. Orang yang ada bajet tinggi boleh, yang bajet rendah serendah RM100 pun boleh. Depends pada kita punya kemampuan dan juga poket lah. Okay. So kalau contoh kata ada bajet walaupun contoh bajet tinggi ada tapi tak suka nak simpan sendiri, boleh yang jenis gold accumulation program. Kalau ada bajet tinggi nak beli terus full payment, boleh beli full payment. Kalau ada bajet tinggi, contoh saya ada bajet 1,000 satu bulan, tapi saya nak beli yang lagi besar, contoh 1,000 satu bulan, contoh kata ambil yang berapa, 20 gram, 20 gram dah 5,000 kan. So of course berapa satu bulan, contoh 5,099 bahagi 6, so dalam RM849. Kalau orang yang bajet 1,000 boleh ambil lah yang 20 gram, bayar 6 kali, boleh dapat lah 6 bulan. Mungkin kata contoh dia ada bajet 1,000 satu bulan, so ambil yang 20 gram RM850, RM150 lagi tu masuk dalam akaun emas setiap bulan. So bajet dia tu tak larilah, dapat 6 bulan 20 gram, agak nanti dapat yang nilai yang RM150 satu bulan lah, masuk dalam akaun, ada dalam terkumpul dekat situ. So maknanya boleh mix and match, ikut kesesuaian tuan-puan. Mana yang sebabnya yang dalam akaun emas pun nanti kalau jenis yang suka simpan sendiri, macam contoh saya suka simpan sendiri sebenarnya. Dia banyak kelebihan lah bila kita simpan sendiri. Kalau apa-apa hal berlaku, contoh ada kematian ke apa ke, kita nak tunggu proses untuk pusaka ke apa ke, pembagian pusaka untuk kita dapatkan benda tu lah. Okey. So mungkin boleh buat wasiat, kata contoh yang ini berapa gram kita nak bagi kat siapa ke, kan, yang bukan kata dalam kita punya penerima wasiat kan. Macam contoh kita nak bagi dekat contoh rumah anak yatim ke apa ke, contoh kan. So kita boleh buat wasiat awal dan tak adalah nak menunggu benda tu untuk dapat dulu selepas pembagian wasiat. Maknanya benda tu dah ada kat rumah pun. Okey. So sangat mudah. Okay. So kalau tak meninggal pun, maknanya contoh kita ada kecemasan di tengah malam pun, kita ada emas ni, kita boleh jual lah maknanya. Contoh tengah malam kan kita nak pakai, terdesak sangat nak pakai juga pagi tu, apa-apa hal berlaku, boleh aja pergi jual dekat jiran kita ke sebelah rumah kan. Sebab ini adalah duit lah. Emas adalah duit. Itu mindset yang saya cuba tekankan lah. Emas adalah duit. So memang sangat secure lah untuk kita simpan emas ni kepada duit, kepada emas, tukarkan duit kita kepada emas. Okey. So kalau contoh 100 nya dah boleh jadi 0.3906 lah hari ini. Simpan 100 dah boleh jadi 0.3906 dan nilainya adalah bertahan sehingga berabad-abad. Okey.
So kalau apa ni, itu sahaja daripada saya. Kalau tuan-puan rasa ini adalah ada manfaatnya kepada tuan-puan, maknanya macam mana benda ni boleh membantu pengurusan tuan-puan, pengurusan kewangan tuan-puan, bolehlah di-sharekan benda ni kepada orang lain, untuk orang lain pun dapat benefit yang sama tuan-puan dapat kongsian ni. Okey. So saya juga dah uploadkan saya punya video-video kongsian ni dalam saya punya YouTube. Okey, dah on the way dalam saya punya Telegram lah. Tapi saya rasa kalau orang siapa yang nak tengok YouTube tu sangat lagi senang kan, nanti ada tersusun kita punya video-video tersebut lah. Tak perlulah nak scroll macam scroll FB kan. So boleh saja nanti tengok dalam YouTube saya. Saya dah bagi link dalam saya punya post ni. Okey. So kalau tuan-puan ada berminat, macam mana cara yang mana? Kan nak beli 100 ataupun nak beli yang banyak terus. So boleh saja hubungi saya untuk saya bimbing lah tuan-puan untuk adakan simpanan emas pertama tuan-puan. Kalau tuan-puan masih berfikir-fikir sebenarnya, memang orang fikir. Memang orang fikir. Ada kira penyimpan emas saya ni lama sangat dia fikir. Dia kata harga terbaik nanti beritahu saya. Harga terbaik. Saya kata harga terbaik adalah harga hari ini. Kalau tu akak ada duit hari inilah. Tapi yang paling baik adalah bila akak ada duit dan beli terus. Sebab bila contoh harga hari ni jatuh kan, semalam 258, 259, hari ni 26. So kalau hari ni tak ada duit, tak jadi guna juga walaupun harga tu rendah sikit. Okey. So macam mananya harga terbaik adalah harga yang masa kita ada duit. Tapi saya nak tekan balik lah. Nak tekankan balik duit sebenarnya duit yang mana yang sebaiknya kita beli emas lah. Okey, duit yang mana kita sebenarnya kita kena beli emas. Sekejap ya. Mana pula? Subhanallah. Ni. Okey. So duit mana yang kita kena, duit mana yang paling elok untuk ditukarkan kepada emas? Lebihan minimal 100 yang tadi yang boleh masuk dalam akaun tu. Yang paling baik adalah duit yang tidak digunakan setahun dan ke atas lah. Kalau orang cakap ada ke duit tak guna, kita nak guna. Memang duit semua kita nak guna kan. Memang semua kita nak guna. Tapi maknanya kita nak guna tu dalam masa setahun dan ke atas lah. Contoh saya ada duit yang bukan saya ada duit. Saya nak kena sediakan duit untuk saya nak guna untuk anak saya belajar nanti. Anak saya baru tingkatan 2. So at least kata contoh tingkatan maknanya habis tingkatan 5 dia nak belajar dekat luar negara contoh kan. So lagi 4 tahun. Yang itu sangat bagus lah sebenarnya, kita nak simpankan duit kita tu untuk jadi untuk dia pendidikan. Maknanya okay. So kita nak portionkan benda tu untuk nak digunakan lambat lagi. Kalau kata duit memanglah nak guna je semua. Sebabnya itu basic yang paling penting adalah contoh dalam buku ni lah dia cerita lah. Dia cerita pasal Tuan Mak Zulkifli cerita pasal kita sebenarnya yang paling basic adalah kita kena tentukan antara keperluan dan kehendak. Bila kita boleh settle antara yang tu, insya-Allah lah kita boleh menyimpan lah duit kita. Sebab first layer pengurusan kewangan adalah simpanan untuk dana kecemasan. Lepas tu baru dana-dana lain lah. Okey. So sangat penting lah untuk belajar ilmu pengurusan kewangan ni. Kalau ikut saya tak ada pula buku kat sini hari ni. Saya punya mentor seorang lagi ada buku dia forensik forensik wang ke forensik kewangan, tak ingat tajuk dia betul-betul, tapi forensik lah. Okey. Tuan Zaidi Ismail dia cakap sebenarnya kita ni tak ada masalah kewangan, kita ada cuma masalah pengurusan emosi. Sebab sebenarnya kita cukup. Allah tak kata miskin, Allah kata cukup. Kaya dan cukup. So maknanya sebenarnya duit kita cukup, cumanya sebab kita gagal menguruskan emosi kita untuk berbelanja, jadi tak cukup duit tu. Bila saya dengar yang tu, mula-mula saya rasa setap jugalah. Tak apa dia ni kan, aku cakap aku tak ada masalah kewangan. Betul, aku mana masalah kewangan. Contoh macam tu. Tapi bila kita deep balik, kita kena akui sebenarnya kita kena turunkan ego kita bahawa kita ada masalah kewangan sebab kita masalah untuk menguruskan emosi kita untuk berbelanja. Sebab dia dua je dia punya penyelesaian masalah kewangan ni. Satu, kurangkan perbelanjaan.
Dan kalau memang kita tak boleh kurang, maknanya memang kita dah memang kad habis dah. Contohlah kan, sebelum ni kata gaji kita 5,000 dah diturunkan jadi 4,000. 1,000 kita short. Tak boleh macam mana pun. Maknanya kita kena tambahkan. Option kedua adalah kita tambahkan pendapatan kita lagi kerja. Macam contoh, saya pernah jumpa seorang lecturer buat Grab food. Saya ingatkan dia buat Grab ni sebab tak cukup pendapatan dia dalam kerja sebagai mungkin dia ada banyak komitmen lah kot. Mungkin dia ada adik-adik yang adik-adik yang memerlukan belanja dia. Ni orang yang macam kita tengok macam dia stabil kan. So dia buat Grab juga. Saya rasa macam sangat bagus dia ni. Okay. So rupanya dia buat Grab tu sebab dia nak tambahkan simpanan dia. Bila saya surprise, bila saya cerita dengan dia, bila cakap-cakap, rupanya dia ada 400 gram dalam akaun Grab dia. So maknanya dia buat Grab tu bukannya sebab duit dia tak cukup, tapi dia nak tambahkan simpanan, nak tambahkan dia punya tabungan dia lah untuk sebarang dana lah kan. So saya tak ada nak scroll down apa dana dia yang dia nak untuk dia punya akaun emas tu. Tapi sangat bagus kan orang macam tu. Maknanya kita kena turunkan ego kita. Kita mengaku kita ada masalah kewangan sebab kita tak pandai nak menguruskan duit kita. Jadi kita buatlah cara dua tadi dah, uruskan kita punya perbelanjaan dengan tambahkan pendapatan lah kalau memang tak boleh. Kalau bukan kata tak boleh kurangkan perbelanjaan, tambah pendapatan lagi bagus. Maknanya dua-dua akan meningkatkan kita punya ada lebihan wang lah. Okey. So yang lain-lain tu maknanya bukan duit orang lain lah, duit kita sendiri lah. Of course duit kita sendiri. Okey. So semoga bermanfaat. Kalau sekejap lagi dalam pukul 1 sekejap lagi saya punya guru, alamak tapi saya tak ada pula punya poster. Guru emas saya ada buat sedikit seminar pasal ilmu emas. Saya ni bukan pakar. Saya bukan pakar, tapi saya belajar daripada pakar lah. Okey, saya belajar daripada pakar berkenaan dengan ilmu emas ni. Boleh saja tengok dia punya perkongsian. Alamak, tak ada pula. Tuan Syukur Hashim lah, Tuan Syukur Hashim. Ada pula. Tak ada. Maaf lah, tak ada dalam ni. Masukkan dalam post saya. Ada dalam post saya, post malam tadi berkenaan dengan seminar Tuan Syukur Hashim akan cerita berkenaan dengan emas lah. Okey, berkenaan dengan emas. So boleh tengok kejap lagi dalam pukul 1 kejap lagi di page Syukur Hashim dan Junaina Nordin. Itu dipanggil Tuan Syukur Hashim ni dikenali sebagai Maha Guru Emas Malaysia lah. Okey. So ilmu emas dia sangat superb lah. Saya belajar daripada beliau, banyak daripada beliau berkenaan dengan ilmu emas ni. Jadinya bolehlah tuan-puan menonton samalah. Okey. So semoga ada manfaat daripada perkongsian ini dan kita jumpa lagi insya-Allah di hari-hari mendatang insya-Allah lah. Setiap harilah saya cuba berkongsi Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.